Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 23 Oktober 2021 bersama saya VVM Mirzaika. Tumpuan berita, Malaysia Convention and Exhibition Bureau, MICEB dan Business Events Sarawak, BE Sarawak menjalinkan kerjasama bagi acara perniagaan terbesar di Malaysia untuk Jarayawara Meet in Malaysia at Sarawak bersempena dengan pelancaran Kuching sebagai ahli Hybrid City Alliance. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Openg memberitahu, Kuching sebagai ahli Hybrid City Alliance adalah perkembangan penting dalam transformasi digital selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan kelestarian alam sekitar. Ladies and gentlemen, I'm pleased that Sarawak business events industry is already digitalizing its business processes. While we accelerate our digital capabilities, there is still an emphasis on the importance of face-to-face meetings. Hybrid events will enhance the event experience and engagement, allowing greater reach to disseminate knowledge and create new regional and cross-continental partnerships while supporting the state government's effort under PCDS. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Meet in Malaysia at Sarawak dan Majlis Pelancaran Kuching Hybrid City Alliance di Hotel Imperial pada Jumaat. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC, Datuk Sri Nancy Shukri turut memaklumkan beliau berbangga terhadap hasil kolaborasi yang signifikan dengan Sarawak dalam kempen Meet in Malaysia. I am delighted to note that with the undivided support from the state's leadership, Sarawak has poised itself as one of the leading destinations for the business events segment. In the international scene, Sarawak is seen as the frontrunner as the state has won numerous international conferences and accolades over other major destinations from around the world. Along the way, Sarawak without doubt offers an alternative for those seeking humble authenticity far from the tourist trap cliches. Dalam program sama, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kolaborasi tersebut dapat memperkuatkan jalinan kerjasama menerusi industri acara perniagaan. I will encourage more collaboration between the state and federal associations, private as well as government sectors. These collaborations can be strengthened further by partnering with the business events industry. I also encourage planners to experience our destination and organize business events in Sarawak. My ministry will definitely support you all the way through our agency, Business Events Sarawak. With its own incentivized packages, these packages are for new as well as for existing planners and support hybrid events of all sizes with additional funding of up to 50% of the total approved amount, venue subsidies, value boosters and more. Turut hadir Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu dan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap pengerusi MICEB, Datuk Wira Dr. Nur Zari Hamad. Sementara itu, Datuk Sri Nancy memberitahu Sarawak merupakan negeri yang luar biasa terutama dalam acara perniagaan kerana menjadi negeri pertama menubuhkan Biro Convention pada tahun 2006 iaitu Biro Convention Sarawak yang kini dikenali sebagai BE Sarawak. Katanya Sarawak mempunyai kelebihan yang jelas dalam pembuatan kandungan, idea inovatif, kreativiti, industri bertenaga muda dan sokongan industri strategik yang menjadikannya destinasi pilihan bagi penganjur acara. For business event sector, Sarawak has a clear advantage in unparalleled content creation, innovative ideas, creativity, young energetic industry and strategic
industry support that made it a destination of choice for event organizers. Ladies and gentlemen, on the national level, the establishment of Malaysia Convention and Exhibition Bureau, or MICEB, in 2009 is to further strengthen the country's priorities towards the development of Malaysia as a high-income nation, primarily as an economic contributor catalyst for job creation and employment in the business events segment and spread the wealth from business events to the whole nation. Tambahnya, dengan sokongan yang tidak berbelah bahagi dari kepimpinan negeri, Sarawak telah meletakkan dirinya sebagai salah satu destinasi utama untuk segmen acara perniagaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Abdul Karim menggalakkan lebih banyak kerjasama antara persatuan negeri dan persekutuan, sektor swasta serta sektor kerajaan. Ujar beliau, usaha ini dapat diperkukuhkan lagi dengan kerjasama bersama industri menganjurkan acara perniagaan. My ministry will definitely support you all the way through our agency, Business Events Sarawak. With its own incentivized packages, these packages are for new as well as for existing planners and support hybrid events of all sizes with additional funding of up to 50% of the total approved amount, venue subsidies, value boosters, and more. Business Events Sarawak incentivized packages can be coupled with Meet in Malaysia support packages to double the resources to ensure the success of your events. Tambahnya, Sarawak merupakan negeri di Asia Pasifik yang kerap menjadi tuan rumah penganjuran acara perniagaan sejak penubuhan Biro Convention Sarawak. Acara perniagaan Sarawak yang kini dikenali sebagai BE Sarawak. Berita seterusnya, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi bersama Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah turun padang bagi meninjau projek naik taraf Jalan Pesisir PA1 di Simpang Tambir ke Asojaya pada Khamis. Datuk Julaihi yang juga adun sebuya memaklumkan projek Jalan Pesisir sepanjang 12.85 km yang bernilai 11.8 juta ringgit tersebut sepatutnya dijadualkan siap pada 3 Ogos lepas. Namun setakat ini hanya mencapai 22%. Jelasnya, penduduk setempat telah membuat aduan atas kelewatan projek itu kerana ianya merupakan laluan utama menghubungkan jambatan Batang Lupar yang kini dalam proses pembinaan. Dalam pada itu, Datuk Abdul Karim yang juga adun Asajaya menggesa pihak kontraktor untuk melaksanakan projek berkenaan secepat yang mungkin dan tarikh siap terpaksa dilanjutkan sehingga 19 Februari 2022. Selanjutnya, mengenai sebanyak 38 projek bekalan air luar bandar BALB yang melibatkan peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit sedang dilaksanakan di seluruh Sarawak. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid berkata kesemua projek terbabit merupakan sebahagian tanggungjawab kerajaan pusat menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dalam menyediakan prasarana bekalan air untuk rakyat Sarawak. Menurutnya, KPLB juga akan meneruskan projek BALB itu dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 mulai tahun ini sehingga tahun 2025. Saya juga ingin memberi maklum bahawa keseluruhan negeri Sarawak ongoing projek yang sedang dijalankan adalah sebanyak 38 projek bekalan air yang sedang ongoing macam inilah yang macam di Seriani dan total cost projek yang sedang dijalankan 38 itu adalah 1.7 bilion di seluruh Sarawak. Jadi beliau berkata demikian selepas meninjau tangki air aras tinggi dan simbolik penyerahan projek bekalan air luar bandar di Kampung Mentong Merau, Mongkos pada Jumaat. Mengulas mengenai projek bekalan air di Kampung Mentong Merau, Mongkos, Datuk Seri Mahzir memberitahu projek tersebut telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan menelan kos sebanyak 112 juta ringgit.
Jelas beliau, projek melibatkan kerja pemasangan saluran paip sepanjang 165 km, pembinaan tangki aras tinggi berkapasiti 1 juta liter di Kampung Senggai Mawang dan 2.5 juta liter di Kampung Muara Ahi itu akan memberi manfaat kepada seramai 14,385 penduduk di kawasan berkenaan. Malah katanya projek itu turut melibatkan pemasangan paip ke rumah-rumah dan pembinaan stesen pam penggalak yang mampu menampung lebih kurang 5,000 buah rumah penduduk dan dijangka siap sepenuhnya pada November tahun ini. Beralih dengan perkembangan berikut, Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperuntukkan dana sebanyak 49.8 juta ringgit kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Penyerahan peruntukan itu disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad, kepada Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada Jumaat. Menurut Senator Idris, daripada keseluruhan dana itu sebanyak 47.9 juta ringgit diperuntukkan kepada keuangan imam, Bilal, Marbud, Guru Takmir dan Kafah Negeri Sarawak, manakala 1.9 juta ringgit lagi diperuntukkan kepada institusi-institusi pendidikan Islam Negeri Sarawak bagi tahun 2021. Tadi kita telah pun menyerahkan cek, iaitu peruntukan keuangan imam, Bilal, Marbud, Ketua Guru Takmir dan Guru Kafah Negeri Sarawak untuk tahun 2021 sebanyak 47,800,271 ringgit 20 sen. Dan juga satu lagi ialah peruntukan khas Kerajaan Persekutuan kepada institusi pendidikan Islam Negeri Sarawak untuk tahun 2021. Yang kita telah peruntukkan untuk Negeri Sarawak saja ialah sebanyak RM1,900,000. Kita harapkan supaya kalau ada rezeki yang lebih lagi, maka kita sentiasa untuk nak membantu, terutama di dalam pembangunan institusi pendidikan Islam dan juga untuk guru-guru yang mengajar di Sarawak. Manakala di Kabong dengan sebanyak 1.9 juta ringgit telah diluluskan oleh Ketua Menteri bagi projek pembinaan Dewan Baharu SK Abang Leman Kabong. Menurut Adun Kabong Muhammad Cik Kadir, peruntukan tersebut diluluskan oleh Ketua Menteri Sarawak semasa lawatan beliau ke sekolah tersebut pada 2019. Pembinaan Dewan Baharu tersebut merupakan kerjasama daripada Muhammad Cik, pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Sehubungan itu, beliau juga mencadangkan satu taklimat bersama kontraktor berkenaan agar pembinaan dapat dilaksanakan. Semasa menghadiri Majlis Perasmian Mesyuarat Agung SK Abang Leman Kabong pada Jumaat, Muhammad Cik Kadir turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 untuk PIBG dan baucer pakaian seragam Sekolah Hiasan Sarawak kepada 22 pelajar yang layak. Seterusnya, mengenai perkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 750 kes positif COVID-19 pada Jumaat sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 235,215 kes. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya, 732 kes adalah kategori 1 dan 2, manakala 18 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Kes-kes dikesan di 32 daerah dan berikut perinciannya. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 18 kes kematian akibat COVID-19 dilapor melibatkan warga tempatan yang berumur dalam lingkungan 31 tahun hingga 84 tahun. Selain itu, JPBN Sarawak juga memaklumkan tiada penambahan kluster baharu pada Jumaat dan 3 kluster diisytiharkan tamat, iaitu kluster Sungai Pana Beluru, kluster Sungai Merusa Subis dan kluster Kanawa Bara Marudi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my. Pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sentiasa berhati-hati dan peka akan tempat yang anda kunjungi. Jangan bawa balik COVID-19 ke rumah anda. Ingatlah orang yang anda sayangi. Kita, jaga Sarawak. Into Sarawak. Salam UKAS.
I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties, and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation, and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.